Ini Rick. Dia tidak mahu dirakam hari ini, tetapi awak menekan main sekali lagi dan disitulah dia memandu di lebuh raya malam yang lengang. Enjinnya mati, lampu hadapannya padam dan cahaya putih terang tergantung di atas hood. Rick melangkah keluar dari kereta dan pada ketika itu dia terperangkap oleh pancaran cahaya, bukan panas, tetapi menahan mayat Rick di udara. Semuanya kelihatan seperti sesuatu dari rancangan TV, tetapi ia berlaku dengan serius. Rick bangun di dalam bilik tanpa sudut, sambungan atau bunyi. Tiada tingkap, pintu atau pengudaraan. Udara adalah neutral dari segi suhu, tepu dan bau. Pada mulanya, nampaknya tiada apa yang berlaku, tetapi pergerakan jari yang sedikit pun menyebabkan perubahan dalam pencahayaan. Rick tidak dihalang, tetapi mereka juga tidak melepaskannya. Ini adalah kuarantin, langkah berjaga-jaga yang sama yang kita ambil apabila bersentuhan dengan bentuk kehidupan yang tidak diketahui. Sebelum menyentuhnya, anda perlu mengetahui sama ada ia toksik, berjangkit atau berbahaya. Makhluk asing tidak menghampiri, mereka sedang memerhati. Sementara itu, bilik telah berubah, sensor turun dari siling, kilatan cahaya, bunyi, perubahan kelembapan dan tekanan memenuhi udara. Semuanya direkodkan, tindak balas pupil Rick, aktiviti elektrik kulitnya, degupan jantungnya. Rick tidak diseksa, tetapi dia sedang dikaji sebagai satu sistem. Kita melakukan perkara yang sama jika kita ingin memahami bagaimana organisme asing berfungsi. Langkah seterusnya ialah neurostimulasi. Tiada sentuhan, tiada elektrod, hanya topi keledar yang membaca aktiviti otak dalam masa nyata. Rick ditunjukkan imej, kelantangan dinaikkan, warnanya berubah. Otaknya bertindak balas dan setiap tindak balas direkodkan, ketakutan, kebimbangan, rangsangan, jijik. Kita juga mengkaji emosi pada haiwan untuk menentukan apa yang membentuk naluri dan apa yang membentuk kesedaran. Kemudian datang pengumpulan sampel. Salah satu humanoid yang masih belum menghampiri secara fizikal memisahkan sehelai rambut dari bahu Rick. Rick menegang, menjangkakan pencerobohan. Tetapi sampel itu diambil dengan ketepatan dan penjagaan yang tinggi. Makhluk asing sedang mencari DNA, bakteria, mikrob, apa sahaja yang menjelaskan apa yang membentuk kita. Kita akan melakukan perkara yang sama kepada humanoid ini jika kita mendarat di planetnya. Selepas penilaian fisiologi, ujian tingkah laku bermula. Rick ditempatkan di sebuah bilik yang menyerupai apartemennya tetapi dengan beberapa butiran kecil. Perabotnya sedikit tinggi, air mengalir ke atas dan bunyinya sedikit terherut. Ini bukan simulasi, ia adalah eksperimen. Mereka menguji seberapa cepat seseorang menyedari percanggahan dan apa yang mereka lakukan apabila mereka menyedari ia palsu. Rick mula berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini adalah hasil yang menarik dan ia juga dirakam. Pada satu ketika, dia diberi interaksi sebuah objek. Ia adalah sfera licin dengan satu butang. Tiada arahan, tiada label. Dia menekannya. Tiada apa-apa. Kemudian sekali lagi, kerusi itu hilang. Sekali lagi, graviti beralih. Ini menguji sama ada dia, sebagai sistem biologi, boleh memahami logik objek tersebut. Ia adalah eksperimen kejuruteraan terbalik. Kita memberi tugasan yang serupa kepada haiwan, mesin atau kanak-kanak apabila kita ingin menguji keupayaan mereka untuk belajar tanpa gesaan. Pada satu ketika, satu mesej muncul di dinding, anda tidak agresif. Sentuhan mungkin berlaku, ini adalah isyarat bahawa ujian telah lulus dan kini makhluk asing bersedia untuk menunjukkan siapa mereka. Seorang humanoid datang kepada Rick dan menjelaskan dengan kuasa fikirannya bahawa dia bukan dari planet lain, tetapi dari masa depan yang sangat jauh. Sejuta tahun kemudian, bumi telah berubah, manusia telah menyesuaikan diri dan membina semula, bahasa telah hilang dan suara mereka telah kehilangan fungsinya, tetapi teknologi telah membolehkan mereka kembali ke masa lalu. Bukan untuk memperhambakan atau menyelamatkan, tetapi untuk memahami. Untuk memahami bagaimana manusia purba melalui contoh kehidupan sebenar. Apabila semuanya selesai, Rick sekali lagi terbenam dalam pancaran dan dengan berhati-hati kembali ke tempat dia hilang. Semuanya kelihatan seolah-olah tiada apa yang berlaku dan siapa yang akan mempercayai perkara sedemikian. Hanya di dalam poketnya terdapat bola yang sama dengan butang itu. Rick menekannya. Tiada apa yang berlaku. Atau secara ringkasnya, ia belum berlaku lagi. Sokongnya dengan melanggan. Mungkin mereka masih memerhatikannya.